Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Zifah ingin membentangkan soalan berlaku nombor 9 yang mengenai bab haba. Jadi Rajah 9.1 menunjukkan dua kuali M dan kuali N yang diperbuat daripada bahan yang berbeza dengan muatan haba tertentu yang berbeza digunakan untuk mendidihkan air yang sama isi padu. Rajah 9.2 menunjukkan masa yang digunakan untuk mendidihkan air. Ketika air mendidih, kuali dan air berada dalam keseimbangan terma. Anggap saiz dan ketebalan bagi kuali M dan kuali N adalah sama. Jadi kita tengok Rajah 9.1. Kuali M diperbuat dari aluminium dengan muatan haba tertentu 900 dan kuali N diperbuat dari besi dengan muatan haba tertentunya 452. Rajah 9.2 pula, kita dapat tengok bagi kuali M, air mendidih selepas 10 minit. Bagi kuali N, air mendidih selepas 5 minit. Soalan 9A1, kita tengok apakah maksud keseimbangan terma. Keseimbangan terma ialah suatu keadaan apabila kadar pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Ini bermaksud apabila dua objek, ini objek A dan objek B. Objek A dan objek B bersentuhan terma yang mana suhu objek A dan objek B adalah sama. Kerana kadar pemindahan haba dari objek A ke objek B adalah sama. Dan dari kadar pemindahan haba dari objek B ke objek A adalah sama. Jadi tiada pemindahan haba bersih antara objek A dan objek B, iaitu suhu objek A dan objek B menjadi sama. So, keseimbangan terma pun akan tercapai. Kesimpulannya, keseimbangan terma akan tercapai jika kadar pemindahan haba antara dua jasad adalah sama dan suhu kedua-dua objek adalah sama. Seterusnya, soalan 2, perhatikan Rajah 9.1 dan Rajah 9.2. Bandingkan muatan haba tertentu kuali, masa yang diambil oleh air untuk mendidih dan perubahan dalam kenaikan suhu. Nyatakan hubungan antara muatan haba tertentu kuali dengan masa yang diambil oleh air untuk mendidih. Buat kesimpulan tentang hubungan antara muatan haba tertentu kuali dengan kadar perubahan suhu bagi kuali. Jadi, dia nak kita buat perbandingan muatan haba tertentu kuali bagi M dan N. Yang pertama, muatan haba tertentu kuali M dan muatan haba tertentu kuali M lebih tinggi berbanding kuali N. Yang kedua, masa yang diambil oleh air untuk mendidihkan. Jadi masa yang diambil oleh air untuk mendidih bagi kuali M lebih lama berbanding kuali N. Soalan yang ketiga pula, dia nak kita membandingkan perubahan dalam kenaikan suhu. Jadi, perubahan kenaikan suhu bagi kuali M dan kuali N adalah sama. Yang keempat, dia nak kita buat hubungan antara muatan haba tertentu kuali dengan masa yang diambil oleh air untuk mendidih. Jadi hubungannya, semakin bertambah muatan haba tertentu kuali, semakin bertambah masa yang diambil oleh air untuk mendidih. Markah yang kelima, buat kesimpulan tentang hubungan antara muatan haba tertentu kuali dengan kadar perubahan suhu bagi kuali. Kita dapat buat kesimpulan, semakin bertambah muatan haba tertentu kuali, semakin berkurang kadar perubahan suhu bagi kuali. Seterusnya, soalan 9B. Rajah 9.3 menunjukkan seekor ikan boleh dimasak dengan menggunakan periuk kukus. Terangkan proses tersebut. Jadi soalan ini menyuruh kita menerangkan bagaimana seekor ikan ni boleh dimasak dengan menggunakan periuk kukus. Jadi kita boleh terangkan
Apabila periuk ditutup, steam tidak dapat keluar dari periuk. Ini menyebabkan berlaku kondensasi steam ke atas ikan. Ikan akan menyerap haba pendam tentu penguapan dari steam yang terkondensasi tadi. Ini kerana air mempunyai haba pendam yang tinggi, oleh itu ikan boleh dimasak dengan cepat. Jadi soalan yang seterusnya, 9C, beri beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah periuk tekanan yang boleh memasak makanan dalam masa yang lebih singkat, mudah dikendalikan dan selamat. Menggunakan pengetahuan tentang haba, tekanan dan sifat-sifat bahan, terangkan cadangan anda. 10 markah. Macam biasa kita kena buat kotak. Okey. Jadi ciri-ciri yang pertama ialah bahan bagi periuk itu mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Alasannya ia cepat panas. Ciri-ciri yang kedua, dinding periuk yang tebal. Alasannya ia dapat menahan tekanan yang tinggi. Ciri-ciri yang ketiga, pemegang periuk diperbuat dari bahan penempat. Alasannya ia tidak mudah panas. Pemegang tidak mudah panas. Ciri-ciri yang keempat, jisim periuk yang rendah. Alasannya ia ringan atau mudah dibawa ke mana-mana. Ciri-ciri yang kelima, penutup periuk ada lapisan getah. Okey, penutup periuk ada lapisan getah. Ia dapat mengelakkan kebocoran steam. Jadi di sini saya ingin menambah ciri-ciri yang keenam. Jadi periuk tekanan mestilah ada injak pelepas supaya ia dapat membebaskan tekanan gas yang tinggi dari periuk. Jadi sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih.